Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Jadi sekarang ni saya nak terangkan macam mana kita nak tengok harga emas di website Public Gold lah. Okey, yang pertama kita log in, lepas tu kita tekan menu, kita tekan home. Jadi bila kita tekan home, dia akan keluar macam ni lah. Okey, kita akan scroll daripada atas sampai ke bawah. Jadi video ni saya hanya explain berkaitan dengan box yang ada di dalam paparan yang saya tunjukkan lah. Okey, baik. Yang pertamanya, bila kita masuk ke bahagian landing page yang ni, maka dia akan keluar yang pertama hari dan juga tarikh semasa. Jadi hari ni 8 Julai dan pada pukul 11.15 minit. Maksudnya 11.15. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak tengok? Yang pertama, okey, kalau kita perasan pada kotak yang pertama, dia tertulis tulisan Gold Accumulation Program 24K. Yang bermaksud ini adalah harga emas untuk program akumulasi emas. Okey, maksudnya gap lah, Gold Accumulation Program. Maksudnya kita punya macam mana kita nak tengok harga dalam emas Public Gold. Inilah kotaknya, kotak yang pertama. Okey, dia ada dua harga kat situ. Yang pertama buy 1 gram. Kalau 1 gram hari ni 269. Dan yang kedua buy ringgit, iaitu minimum untuk beli emas dalam akaun gap iaitu RM100 bersamaan 0.3717 gram. Jadi dalam Public Gold kita boleh beli buy gram ataupun buy ringgit. Apa maksud buy ringgit? Ikut kita 1,000, 200, 500. Minimum dia tetapkan 100. Sebab tu ada situ 100. Tak boleh 99, 80, 60 tak boleh. Dia minimum 100. Dan yang terbaik beli buy gram. 1 gram, 2 gram, 3 gram. Sebab dia akan mudahkan kita untuk kita keluarkan emas tu nanti. Okey, baik. Itu yang pertama. Jadi kalau kita nak beli emas dalam akaun gap, kita hanya tekan sahaja buy now ni lah. Yang ni gap buy now. Jadi ini saya dah explain dalam video yang lepas. Jadi sekarang ni saya hanya explain tentang bagaimana perbezaan antara kotak-kotak yang ada di carta ni lah. Okey, yang kedua adalah Gold Bar 24K. Jadi ini adalah harga untuk selain akaun gap lah, iaitu kita panggil harga untuk emas fizikal. Macam mana cara nak baca? Ni saya akan explain. Yang pertama, kita kena faham, okey, kita nak beli emas Public Gold ada beberapa kaedah. Yang pertama, beli emas dalam akaun gap. Yang kedua, kita boleh beli emas item Public Gold secara full payment. Ataupun yang ketiga, kita boleh beli item tapi dengan kaedah bayar ansuran. Yang mana dulu kita boleh bayar ansuran 4 kali bayar. Sekarang ni kita dah ada 6 kali bayar dalam tempoh 6 bulan lah. Maknanya sebulan sekali bayar. Dan kadang-kadang ada promotion yang boleh membuatkan kita beli satu emas dalam tempoh 10 kali bayar. Yang mana ni semua patuh syariah. Okey, baik. Jadi macam mana cara nak baca untuk kotak yang kedua adalah tertulis Gold Bar 24K. Dia ada item apa? 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100, 250 dan juga 1000. Jadi itulah dia, Gold Bar 24K. Okey, kalau kita perasan kotak yang kedua dan juga kotak yang ke 1, 2, 3, 4 dan 5, dia sebenarnya harga yang sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni, dia harga yang sama. Gold Bar 24K yang kedua dan yang kelima, kita ada klasik bunga emas Typhoon 24K. Okey, untuk Gold Bar 24K adalah emas yang merujuk kepada LBMA. LBMA adalah kad emas yang mana emas tersebut dia berada dalam seal berserta dengan kad emas lah. Yang mana dulu emas Public Gold ni diimport daripada Turki. Dan mendapat sijil London Bullion Market Association lah, LBMA. Cuma disebabkan PKP dan sebagainya, maka Public Gold dia ada kilang emas sendiri di Penang. Cuma still ada paparan untuk Gold Bar LBMA di sini. Okey. Sebab kadang-kadang
ada orang yang masih simpan emas gold bar LBMA. Sebab tu harganya sama sahaja dengan kotak yang kelima, iaitu klasik, bunga emas dan juga Taifuk. Taifuk ni ada tulisan Cina lah. Dia untuk tarik minat pelanggan Cina. Bunga emas ni dia macam corak-corak Melayu. Dia ada bunga, dia ada macam-macam lah. Klasik ni yang biasa. Okey, baik. Okey, so untuk gold bar dia ada 10 gram, 20, 50, 100, 250, 1000. Kalau kita tengok sini dia ada PG sell dan PG buy. Okey, kadang ramai tanya apa beza dia? Macam mana kita nak baca carta ni? Okey, dia mudah saja, jangan pening kepala. PG sell, apakah maksud dia? Public gold jual. Jadi bermakna di kolom daripada 10 gram sampai ke 1000 gram itu adalah harga public gold jual. Kalau kita nak beli, kita kena ikut harga mana? Ikut harga public gold jual. So PG sell tu lah. Kalau kita nak beli 10 gram ikut harga mana? 2692. 20 gram 5372. 5000 lebih. Dan apa pula maksud PG buy? PG buy adalah public gold beli. Bermakna kalau kita nak jual balik emas kita ke public gold, ikut harga PG buy. Okey. Public gold beli balik emas kita. Kita panggil buyback lah senang cerita. Buyback ataupun PG buy. Okey. Kenapa ada perbezaan harga di situ? Sebab tu kita kena faham dalam public gold kita ada susut nilai. Okey, setiap emas dia ada susut nilai. Terutama bila kita nak jual balik kepada company emas. Jadi untuk kita jual balik ke public gold letak, kalau kita nak jual 10 gram dia ada susut nilai 9%. So tuan-tuan perempuan boleh kira 2692 harga semasa sekarang tolak dengan 9% akan dapat 2450. Itulah harga untuk 10 gram. Yang mana dalam public gold lagi besar item lagi rendah susut nilainya. Yang mana paling rendah 1000 gram lah. 1000 gram susut nilainya adalah 6%. So bila kita nak beli sekarang, kita ikut harga PG sell, iaitu kalau 1000 gram bermakna sekilo emas 265,233. Kalau kita nak jual balik, kita ada sekilo emas, kita tak dapat 265, kita dapat 249,319. 249,000. Okey. So itulah perbezaan harga PG sell dan PG buy. Mudah faham. Nak beli ikut PG sell, nak jual ikut PG buy. So saya nak share satu tips macam mana supaya kita nak jual tapi tak nak ada susut nilai. Okey, yang pertama kena pastikan harga emas yang kita nak jual adalah melebihi 9% susut nilai. Sebab tu saya bagi tahu customer, kalau kata kita nak jual, kita tengok dekat PG buy tu. Pastikan PG buy tu harganya adalah sama dengan harga yang waktu kita beli. So kalau kita ada buat catatan, senang lah. Okay, senang ada record. Jadi tu yang pertama lah. Kita jual pada harga yang lebih 9% daripada harga waktu kita beli. So bila kita jual sebenarnya tak untung dan tak rugi. Maknanya kita dapat balik harga tu. Cuma yang terbaik paling kurang tunggulah sampai 19%. Sebab apa? Harga emas ni dia ada turun dan dia ada naik. Jadi kita just tunggu sahaja. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, macam mana supaya kita tak nak susut nilai? Mudah saja. Kita boleh jual kepada kawan-kawan dan juga komuniti yang menyimpan emas. Kita boleh jual dekat jiran belah kanan kita, belah kiri. Okey, satu taman, tempat kerja. Kita boleh jual dengan harga yang macam mana? Kita boleh jual sama harga macam mana public gold jual PG sell. Sebab tu saya suka wujudkan satu komuniti emas yang mana kita ada grup emas. So kalau kata customer dia ada nak jual emas dia dalam emang penyimpan emas, so dia boleh jual, boleh cuba jual dengan harga PG sell. So kalau kita cuba jual tak ada orang membeli, kita boleh try buka dekat grup lain, dekat grup FB, kawan-kawan dan sebagainya. Kita boleh cuba jual dengan harga PG sell. So bila mana kalau kita try jual dengan harga PG sell, kalau ada orang yang nak membeli, kita boleh try nego. Kalau ada orang minta nego, kita nego lah. Sampai limit kita PG buy tu. So kalau dah tak ada, kita jual je ke public gold. Faham tak? Okay, kenapa kita jual ke public gold? Sebabnya public gold ni dia bersedia untuk membeli balik emas kita. Jadi jangan pening kepala, jangan risau. Sebab apa? Emas public gold ni dia valid untuk semua branch. Dia tak macam company emas yang lain. Kalau company emas yang lain, kalau kata kita ada beli emas dalam seal, so bila kita nak jual, kalau terkopik,
dia akan dikira susut nilainya tinggi. So harga dia akan ambil kurang. Tambah pula kalau kata emas yang togel tak ada dalam seal, maknanya senang buka. Jadi bila cala akan kurang harga. Public gold tak. Cala tak cala, terkopek ke apa, dia tetap akan ambil emas tersebut. Ikut harga gram tu lah. Kalau 10 gram ikut harga dia. So itulah kelebihan public gold. Kita boleh jual dekat public gold. Okay, lagi satu saya nak explain. Jadi berkaitan dengan gold bar ni, desainnya adalah bentuk petak. Kadang ada orang tak tahu apa beza gold bar dengan yang lain-lain. Okay, gold bar bentuk petak. Dan yang seterusnya adalah, okay, kita tengok yang ke bawah ni, kita ada gold wafer dinar 24K. Okay, apa makna 24K? 24K ni adalah dia punya berketulinan 24K lah. Okay, kita punya, dia punya istilah dalam emas. Dan untuk senang faham, 24K ni dia bersama dengan 999. 999 ni kira 100% emas lah. Sebab apa, dalam emas ni dia ada banyak grade, 999, 916 dan sebagainya. So nak senang faham, 24K ni almost 100% emas. 999.9. Jadi untuk gold bar dinar, gold wafer dinar, jadi dia ada 3 pilihan. Okay, yang pertama 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. So bila sebut dinar je dia ada perpuluhan. Kalau gold bar semua berbentuk genap. 10, 20, 50, 100, 250, 1000. Jadi dia berbentuk genap. Kalau dinar ni dia 1 dinar, tapi 1 dinar tu 4.25 gram. So macam mana kita nak tengok? Okay, kita tekan satu dinar ni, dia akan keluar macam ni. Inilah dia 1 dinar. AU 99.9 4.25 gram. Harganya berapa? 1144. Dan dia ada charge premium iaitu RM10. Nanti saya akan cerita berkaitan dengan charge premium. Alright. Kita patah balik. Okay, so kita dah cerita kotak yang pertama gold bar, yang kedua dinar. Apa beza gold bar dan dinar? Kadang orang tanya, saya nak beli emas tapi tak tahulah. Jangan pening kepala, gold bar adalah berbentuk petak dan gramnya adalah genap. Yang mana dinar, emasnya berbentuk bulat, shilling, dan gramnya ada perpuluhan. Itu saja. Jadi dia tak ada istilah mana lagi untung, dinar ke gold bar, dua-dua untung. Okay. Yang beza hanya design dan yang kedua perkiraan gram. Harga sama sebab dua-dua harga ikut gram. Kalau ada yang feeling nak macam zaman-zaman purba, zaman-zaman yang memegang shilling dinar, so kita kumpul dinar. Tambah-tambah kita orang Islam nak rasa feeling macam mana bila sebut 1 dinar tu macam mana. Bila dengar kisah sahabat infakkan 1000 dinar, macam mana dinar tu, macam mana, kita boleh rasa feeling tu. So macam tu lah, 1 dinar, 5 dinar dan juga 10 dinar. Okay, yang ketiga, kolom yang ketiga kita panggil small bar ataupun wafer 24K. Sebelum saya pergi yang seterusnya, okay, suka cerita saya ingin bagi tahu apa beza gold bar, dinar dan juga emas dalam akaun gap. Okay, apa beza kotak pertama, kedua dan ketiga? Okay, senang faham macam ni sebab kadang ada orang tak faham macam mana ni, apa benda-benda ni. Dia mudah sahaja. Kotak pertama beli emas dalam akaun gap. Bila masuk kita beli emas dalam akaun gap, kita beli gram emas. Kita tak beli gold bar, kita tak beli dinar. Okay, senang faham. Kita beli gram. So kalau kita masukkan 269, istilahnya bukannya dalam akaun gap tu dia jadi 269 macam akaun bank kita, bukan. Dia automatic convert bersamaan dengan 1 gram. Maknanya kita beli 1 gram. Dia bukannya, selalu orang cakap hari tu aku masukkan RM1000 dalam tu lah, boleh cek kan tak ada berapa ribu. Dia bukan macam tu. Dia soalan yang salah lah bagi saya. Yang betulnya berapa gram dalam akaun tu. Kalau dia beli 1000 tu convert dengan harga masa-masa waktu tu. So dalam akaun jadi gram emas. Okay. Sebab tu saya kata dia bukan gold bar, dia bukan dinar. Sebab apa? Dia disimpan secara pool beramai-ramai penyimpan emas yang lain. Emas tu ada di HQ Penang lah. Dekat mana? Itu sulit. Takkan kita nak dedahkan kan? Untuk atas faktor keselamatan.
Yang penting emasnya ada, jangan risau. Tuan-tuan beli emas, semua emas tu adalah di backup dengan emas fizikal. Sebab tu Public Gold dia dapat sijil patuh syariah daripada Amani Group. Okay, so itu yang pertama. Gold Accumulation Program. Kita bukan beli gold bar, kita bukan beli dinar. Kita beli gram emas. Bila kita nak keluarkan, baru kita decide nak keluarkan gold bar ataupun dinar. Kita boleh keluarkan item yang sama, 10 gram, 20 gram, 1 dinar, item yang sama. Cumanya kita kumpul gram tu. Lagi satu, yang kedua beza dia adalah bila kita beli Mandala Account Gap, kita boleh simpan secara percuma dan kita tak ada bayar charge premium. Contoh, beli 10 gram. Lepas tu kita nak jual 9 gram. Kita tak ada bayar charge premium. Maksudnya cukup masa, dah capai matlamat, kita jual dapat duit, itu sahaja. Tak ada bayar charge premium. Sebab apa? Kita beli dalam account dan jual dalam account. Cuma kalau kata kita beli yang gold bar dan juga dinar ni, dia ada charge premium. Setiap emas Public Gold dia ada charge premium, yang mana kalau kita beli fizikal dia ada charge dia. Public Gold dia tak ada upah simpan. Dia tak ada upah tukang dan sebagainya. Dia hanya ada satu charge premium sahaja. Itu pun 1 gram hanya RM10. Dan lagi besar item, lagi murah charge premiumnya. Okey, nanti saya akan terangkan macam mana contoh dia. Okey, so kolom yang seterusnya adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah small bar wafer 24K. Kita panggil item yang kecil lah. Contohnya apa? 0.5 gram, 1 gram, setengah dinar dan 5 gram. Okey, baik. Kalau tanya saya, ini saya suka panggil, kalau customer tanya lah apa beza dia, yang ini saya panggil item yang kecil. 1, 2, 3, 4 item ni adalah item yang kecil dan harganya fix sekiranya kita nak beli secara retail, cash and carry. Masuk cash and carry ni termasuklah GIT withdrawal dan juga kita walk in dekat branch. Kalau kata kita nak terus beli 1 gram, 1 gram tu kita bayar terus dapat kat tangan, harganya 3.5. Okey. Dia berbeza dengan harga Account Gap. 1 gram 269. Sebab tu, okey, saya cerita sikit. Sebab tu, kalau kata kita nak jimat, kita nak untung, kita beli dalam Account Gap. Sekiranya harga emas Account Gap tu murah, kita beli dalam Account Gap, kita kumpul-kumpul dan kita keluarkan. Bayangkan kalau kita beli 1 gram dalam Account Gap baru 269. Dan Account Gap ni dia adalah syarat dia. Bila kita nak keluarkan fizikal, at least kita kena ada 2 gram emas dalam account. 1 gram minimum boleh bawa keluar dan kena tinggalkan 1 gram dalam account untuk aktif. So bila kita nak keluarkan 1 gram tu, sebenarnya berapa kos dia? Kalau kita beli dalam Account Gap, 1 gram 269 harga hari ni, bila nak keluarkan 1 gram RM10 je charge premium. Baru 279. Berbanding dengan 1 gram bawah ni, 1 gram 350. Maknanya kita jimat dekat RM70. So depend lah, harga account ni dia berubah-ubah. Dan dia pernah naik sehingga RM304. So kalau tanya saya, sekarang ni harga emas tengah diskaun RM30 lebih lah. RM30 lebih. So untunglah beli dalam Account Gap. Cuma ada setengah orang dia tak kisah pasal harga, dia nak emas fizikal. Terpulang. Macam saya ni, saya suka beli emas dengan cara yang maksimumkan keuntungan. Saya nak beli emas dan saya nak untung dalam membeli emas. So saya nak macam itulah. Saya beli dalam Account Gap. Cuma 0.5 gram tak boleh keluar daripada Account Gap. Sebab tu Account Gap ni dia boleh minimum 1 gram. So nak tak nak, kalau nak beli 0.5 gram memang kena beli small item ni lah. Kita kena beli menggunakan kaedah outright purchase, iaitu kita beli dengan lot item tu lah. Video pun saya dah tunjuk. Yang mana 1 gram kita ada pilihan lagi. Sebab apa, kalau kita keluarkan daripada Account Gap pun 1 gram yang sama macam kalau kita beli yang 350. Setengah dinar Public Gold jual 725. Dan setengah dinar pun kita boleh withdraw daripada Gap juga, tak ada masalah, termasuk 5 gram. Cuma inilah harga fix dia. Istilahnya macam ni lah. Kalau kata kita pergi kedai, kita nak membeli barang-barang kecil, kalau sikit macam ni lah. Tapi kalau kita nak dapat harga yang special, kena ikut jadi member dan sebagainya. Itu contoh. So Public Gold buat. Kenapa harga Account Gap murah? Sebab dia nak galakkan orang membeli emas lagi dan lagi. Kadang ada orang betul dia nak beli emas, adakah sekali tu je dia membeli, mesti dia nak beli lagi. Sebab tu Public Gold buat konsep Account Gap tu. Dan tarikannya harganya murah. Sebab tu orang boleh beli dan beli.
Dia nak galakkan orang menyimpan emas. Okay, so itulah small bar 4 item ni. So kita try tengok 0.5 gram macam mana. Dia keluar tak? Kalau tekan tak keluar tu main tak adalah. 1 gram ada. Macam ni lah. Macam ni 350. Kalau kita keluar daripada gap, ada juga design ni. Cuma bayar charge premium RM10. Kalau 350 dah tak ada dah charge premium, dah termasuk sekali. So jadi pembeli yang bijak. Okay, setengah dinar macam mana? Setengah dinar macam ni 725 5 gram. 5 gram tak ada. Okay, tak apa. Dan yang seterusnya bunga emas. So macam saya cerita tadi, gold bar 24K, kotak kedua dengan kotak ke 5 ni benda yang sama. So kita try tekan 10 gram. Macam ni lah bunga emas. Dia ada corak-corak bunga, macam batik-batik sikit. So sangat cantik lah. So berapa charge premium untuk 10 gram? RM15. 2692 termasuk RM15 untuk semenanjung charge premium. Bagi saya murah. Kalau kita keluarkan 1 gram 10 keping, kalau 1 gram RM10 charge premium, 10 keping bermakna 100. Tapi kalau kita ambil 10 gram sekeping, charge premiumnya RM15. So kita jimat berapa? Kita jimat dekat RM85. So jadi pembeli yang bijak. Ikut. Tapi kita beli segram pun ikutlah apa tujuan dan matlamatnya. Letak target. Alright. Dan seterusnya kita ada flexi bar. Flexi bar ni dia ada gambar tak? Tak ada. Flexi bar ni dia 50 gram tu sekeping, yang mana dia susun 1 gram tu dalam 50 keping. Kita boleh patah-patahkan 1 gram tu. Ada orang beli. Saya tak pernah beli. Tapi ada orang beli. Dan yang bawah dia kolom gold wafer dinar, ini adalah untuk dinar emas yang berketulinan 916. Yang mana dulu Public Gold ada keluarkan emas 916 dinar 22K. Tapi sekarang Public Gold dah tak keluarkan. Cuma Public Gold ada lagi kolom harga tu, sebab ada orang yang simpan lagi emas 916 dinar. Jadi dia boleh jual beli dengan Public Gold, tak ada masalah. Dan harga untuk barang kemas pun Public Gold ada tulis dekat sini. Gold jewellery 22K, dia ada PG buy. Maknanya apa? Kalau kita nak jual ke Public Gold, itulah harganya 1 gram RM214 sekarang. Yang mana bagi saya harganya tinggi juga berbanding kita nak compare dengan kedai luar. Okey, 1 gram 916 214. Kalau kata kita ada barang kemas, kadang-kadang orang perempuan dia simpan sampai berkilo-kilo tapi tak pakai pun. Jadi dia boleh jual ke Public Gold, dia dapatlah harga 1 gram 214. Yang best ni kalau kata kita dealer, kita jual ke Public Gold, maka kita akan dapat percentage insentif. So yang bawah ni silver. So silver RM100 bersamaan 29 gram. 100 gram bersamaan 335. Okey. Kadang-kadang orang tanya apa beza emas dengan perak. Okey, jawapan saya mudah je untuk kita faham, kita semua faham apa maksud emas, apa maksud perak. Bila sebut emas, emas adalah simpanan jangka masa panjang, dan kalau perak adalah simpanan jangka masa lagi panjang. Sebab tu saya bagi tahu customer saya, kalau dia tak pernah membeli emas, simpan emas dulu. Targetlah sampai kita ada 100 gram. Bila dah faham pasal emas, ilmu emas, baru kita start simpan perak. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kebanyakan, ini pengalaman saya yang saya nampak daripada penyimpan-penyimpan emas di bawah tim saya, yang saya nampak kadang-kadang baru simpan RM100 untuk beli account gap, kadang baru beli 1 gram, dia dah nak jual. Dia dah terdesak nak jual, nak pakai duit dan sebagainya. Sedangkan yang mana kalau emas yang 1 gram pun kalau jual dalam tempoh terdekat pun kita tak nampak lah untung dia. Apatah lagi perak. Sebab apa? Perak ni sangat-sangat murah. Sebab tu saya kata perak ni simpanan jangka masa lagi panjang. Okay? Dia tak sesuai untuk short term. Dia memang long term. Macam saya pernah beli dulu 2019, 5 kilo perak bersamaan dengan 12 ke 13 ribu. Dan baru ni waktu tahun lepas saya jual 5 kilo perak bersamaan 20 ribu. So saya untung dekat 7 ribu lah. Lebih kurang. Kalau tak salah saya lah 19 ribu ke 20 ribu harganya. Tapi lama lah kena tunggu. So itu game untuk perak. Cuma keuntungannya,
Kalau kita dapat beli perak waktu perak tengah murah, kita tengoklah nampak sekilo perak baru 3,300. Sekilo emas 200,000. Dekat 300,000. Kan jauh beza. Tiba-tiba harga perak naik, dia boleh naik sama macam emas, maka kita beli 3,000, mana tahu dia naik 100,000 sekilo pun kita dah tersenyum lebar. Itulah kelebihan perak. Cumanya kita ni tak sabar. Jadi tak sesuai untuk orang yang baru nak mula untuk simpan perak. Bukan saya kata jangan. Cuma saya kata tangguhkan dulu. Kita simpan dulu emas, lepas tu nanti kita simpan perak. Okey. So berkaitan dengan perak, mudah saja. Kalau account gap, gold accumulation program, kita kena ada 2 gram dalam account untuk kita beli emas. Untuk kita keluarkan fizikal, kena keluarkan boleh keluarkan 1 gram dan kena tinggalkan 1 gram dalam account. Manakala perak, silver accumulation program, syaratnya kena ada 300 gram. 300 gram dalam akaun SEP. Okey, akaun perak kita boleh keluarkan paling minimum 250 gram. Sebab perak ni murah sangat. So dia buatlah macam tu. Boleh keluarkan 250 gram seketul dan kena tinggalkan 50 gram. Jadi pilihan yang ada 100 gram, 250, 500, 1 kilo dan 5 kilo. Okey. So itulah harga untuk perak. Alright. So kalau tanya saya sekarang ni harga perak tengah murah. Sebab kalau nak beli pun 5 kilo baru 16,000. Bagi saya okey lah. Sebab public gold sebelum ni 5 kilo perak pernah naik sampai 21,000. So bagi saya terbaik kalau nak beli. Cuma untuk orang yang baru nak mula simpanlah emas dulu. Okey. So item kecil untuk perak pun dia ada silver bar dan dia pun ada silver wafer iaitu dirham. So apa beza dia? Mudah faham macam ni je. Public gold jual emas. Okey, dia ada emas account gap. Dan masa sama ada 2 jenis. Kita ada emas dan kita ada perak. Dan emas terbahagi pada 2, perak pun terbahagi pada 2. Emas kita ada gold bar, kita ada shilling dinar. Gold bar bentuk petak, dinar bentuk bulat. Perak kita ada silver bar dan kita ada silver dirham. Kita ada silver yang bentuk petak dan kita ada silver yang berbentuk shilling dirham. Itu sahaja. So macam inilah. Inilah sahaja untuk membaca carta-carta yang ada di bahagian home ni. Dan yang seterusnya, bawah sekali ni kita boleh tengok live spot gold and silver price. So kita boleh tengok lah. Kalau hijau bermakna harga emas tengah naik sekarang ni. Kalau merah tu tengah turun lah. So kalau nak beli, cantik lah kalau nak beli sekarang sebab harga tengah naik. Cuma bukanlah maksudnya kita ni trader yang mana kita beli hari ni, tengah malam kita nak jual. Beli pun 1 gram, 2 gram. Jadi kita bukannya pelabur emas, kita penyimpan emas. So penyimpan emas jangan tengok harga emas, jangan tengok harga perak. Ada duit beli saja. Okey. Jadilah penyimpan emas, bukannya pelabur emas. Pelabur ni adalah orang yang bajetnya besar. Bagi saya pelabur ni 100,000 dan ke atas. Yang mana dia memang ada bajet yang besar. Jadi kalau dia ada bajet yang besar, yes, kita tengok bila masa kita nak beli. Tapi kalau bajet kecil bawah 100,000, kalau tanya saya, beli je. Sebab apa? Kadang-kadang kita tertipu. Kita duk tunggu harga murah. Kita dah ada duit dah. Contoh 20,000, kita dah ada duit tapi tak beli emas. Kita nak tunggu harga murah. Harga sekarang tengah murah, dia tak beli. Dia nak tunggu bulan depan. Sepanjang sebulan nak pergi ke tahun depan, 20,000 tu pun habis. Pada sampai bulan depan 20,000 habis, emas pun tak dapat beli. Sebab tu kalau tanya saya, waktu terbaik nak beli adalah sekarang. Kalau tak pernah beli, belilah sekarang. Kita bukannya pelabur emas, kita penyimpan emas. Target gram emas, apa matlamat kita. Alright, so panjang lebar saya dah explain. Dan yang terakhir saya nak share sikit. Okay, so setiap emas dan setiap ni dia ada charge premium dia. Macam mana kita nak tahu charge premium? Kita just rujuk sahaja. Tekan je dekat item 1 dinar, 5 dinar, 10 gram tu. Contoh, kalau kata 1 dinar, kita tekan 1 dinar, maka dia akan keluar charge premiumnya RM10. Kalau kata 5 dinar, charge premiumnya RM20. So kita jimat banyak. Kalau 1 dinar 10, kalau 1 dinar 5 keping dah RM50. Tapi kalau kita keluarkan 5 dinar sekeping, RM20 je charge premium. Kalau 10 dinar, berapa charge premium dia? RM40 untuk semenanjung. Okay. So sangat-sangat jimat.
Jadi itu sahaja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk